Kesatuan rakyat, kesatuan jiwa, kerajaan perpaduan. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu semasa, isu politik, dan isu-isu hangat di Malaysia pada hari ini. Jangan lupa teruskan bersama di dalam channel ini. Tekan butang like, share, dan subscribe channel ini untuk perkembangan terkini politik di Malaysia. Tuan-tuan dan puan semua, akhirnya satu berita terkini daripada Yang di-Pertuan Agong berkenaan dengan pelantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan sudah pasti sehingga hari ini masih ramai mulut-mulut yang berbicara, yang masih ramai suara-suara yang tak sedap didengar, yang masih memprotes, masih mempertikaikan keabsahan Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Hari ini ada satu berita terkini daripada BH Online yang bertajuk Agong Titah perjelas keadaan sebelum Perdana Menteri angkat sumpah. Jadi sebelum kita masuk berita hari ini, saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada kamu semua. Teruskan bersama di dalam channel ini, dan kepada yang baru, Anda boleh tekan subscribe supaya kamu tidak terlepas perkembangan politik daripada channel ini. Tajuk berita hari ini, Agong Titah perjelas keadaan sebelum Perdana Menteri angkat sumpah. Selepas 2 minggu dilantik sebagai Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan kronologi dan titah di dalam Istana Negara sebelum beliau mengangkat sumpah. Beliau juga berkata, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menitahkan demikian supaya tidak timbul kekeliruan berhubung isu terbabit sehingga menyinggung keadaan Raja-Raja Melayu. Semalam, ketika menghadap Yang di-Pertuan Agong, Baginda nyatakan ada baiknya jika Perdana Menteri jelaskan supaya jangan timbulkan kekeliruan, terutamanya yang menyinggung kedudukan Raja-Raja Melayu, katanya. Beliau juga berkata demikian dalam ucap tama program pertemuan Mahaba Perdana Menteri bersama ulama dan asatizah di Seri Perdana di sini pada hari ini. Berita hari ini bertajuk Agong Titah perjelas keadaan sebelum Perdana Menteri angkat sumpah bertarikh 11 Disember jam 8.28 malam. Selepas 2 minggu dilantik sebagai Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan kronologi dan titah di dalam Istana Negara sebelum beliau mengangkat sumpah, dan ini perlu dijelaskan kepada seluruh rakyat Malaysia. Anwar juga menjelaskan dalam isu pembentukan kerajaan sebaik pilihan raya umum ke-15 berakhir, Yang di-Pertuan Agong mengambil tindakan selangkah di depan untuk mengadakan sidang khas Majlis Raja-Raja Melayu. Yang di-Pertuan Agong mengambil pendekatan mengikut perlembagaan, walaupun ini dipertikai oleh sesetengah tokoh Melayu dan Islam. Penjelasan Yang di-Pertuan Agong kepada saya, kepada Anwar dan Raja-Raja Melayu yang sempat Perdana Menteri sempat saya menghadap, kata Anwar, adalah menyatakan daripada awal tidak dipertikaikan bahawa parti yang memperolehi kedudukan terbesar akan mendapat keutamaan. Pada ketika itu, parti menang dengan kerusi terbesar adalah Pakatan Harapan sebanyak 83 kerusi parlimen, dan juga diikuti Perikatan Nasional sebanyak 73 kerusi. Seterusnya, ada usaha sambilan untuk mendapatkan akuan bersumpah ataupun SD, dan ia terus berlaku dalam tempoh ditetapkan Yang di-Pertuan Agong, yaitu sehingga jam 2 petang pada 21 November lalu. Beliau juga berkata, berapapun jumlah SD yang diperoleh hanya akan ditetapkan setelah waktu diberikan berkenaan di muktamad. Jadi tuan-tuan dan puan, berkenaan dengan tajuk hari ini, Agong Titah perjelas keadaan. Hai semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan semua. Terima kasih sudah setia bersama di dalam channel ini. Dan satu lagi isu hangat hari ini yang aku nak sampaikan kepada kamu, yang saya nak ulas kepada kamu. Tapi sebelum kita masuk kepada isu hangat hari ini, tolong tekan butang subscribe supaya kamu tidak terlepas perkembangan terkini daripada channel ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, hari ini ada yang mendakwa bahawa Pakatan Harapan akan hilang beberapa kerusi.
bukan 1, bukan juga 2, tetapi 6 ataupun 7 kursi PH boleh hilang. Jadi mesti Anda bertanya-tanya, bagaimana PH boleh tiba-tiba hilang sehingga ke 7 kursi. Jadi hari ini satu berita yang mengejutkan saya, yang saya nak kongsi dengan kamu, di mana ada dakwaan dan satu tajuk daripada BH Online yang mengatakan PH bakal hilang 6-7 kursi DUN di Pulau Pinang. PH dijangka akan kehilangan 6 ataupun 7 kursi pada PRN Pulau Pinang akan datang. Berikutan gelombang luar biasa Perikatan Nasional pada PRU ke-15. Pengurusi PH Pulau Pinang, Chow Kon Yew, berkata, corak pengundian kali ini amat berbeza. Didorong pelbagai faktor yang mempengaruhi pengundi dalam menentukan pemimpin pilihan mereka. Keputusan di peringkat parlimen pada PRU 15, terutamanya di Padang Serai pada Rabu lalu, memang di Padang Serai memang tinggi majoriti Perikatan Nasional telah merampas kursi Pakatan Harapan di situ dengan majoriti 16.260 undi. Itu memang memberikan satu gambaran sebenar melalui kenyataan ini, bahwa kemenangan di Parlimen Padang Serai memberikan gambaran sebenar pemimpin pilihan pengundi. Malah di beberapa kawasan ahli Dewan Undangan Negeri DUN, majoriti kita merosot dan kemenangan tidak memihak kepada Pakatan Harapan. Tetapi tuan-tuan dan puan, untuk keputusan PRU 15 di mana Pakatan Harapan telah dapat 83 kursi dan juga Perikatan Nasional 73 kursi, memang dekat, tetapi bila kita lihat majoriti, Pakatan Harapan tetap majoriti, cuma tidak dapat membentuk kerajaan dan pada akhirnya bergabung dengan Barisan Nasional, dengan GPS, dengan JRS untuk membentuk kerajaan. Perkara ini serius dan kita perlu mengkaji kelemahan, seterusnya mengatur strategi baru untuk menawan hati pengundi, katanya pada program Khatan Perdana Kadun Jawi di Dewan Serbaguna Jawi. Mengulas lanjut, beliau juga yang Ketua Menteri Pulau Pinang berkata keadaan itu bagaimanapun tidak menjejaskan penguasaan Pakatan Harapan di Pulau Pinang. Namun pengaruh gabungan itu tidak akan menjadi sekuat dahulu. Berikutan itu katanya Pakatan Harapan bekerja keras mulai bulan bagi menghadapi PRN itu yang dijangka berlaku pada bila-bila masa. Oke, tuan-tuan dan puan, sekiranya PRN di Pulau Pinang akan berlaku pada bila-bila masa, menurut kenyataan ini bahwa Pakatan Harapan boleh hilang sehingga 6 ataupun 7 kursi DUN di Pulau Pinang. Jadi menurut Anda, tuan-tuan dan puan semua, bagaimana pendapat Anda? Adakah perkara ini akan menjadi nyata bahwa PH boleh hilang 6 dan hingga 7 kursi? Tapi bagi saya tidak yakin perkara itu, sebab kita tahu Pakatan Harapan hari demi hari semakin kuat dan semakin ramai penyokong. Apa tidak, sebab hari ini Kerajaan Perpaduan adalah pimpinan Pakatan Harapan, Barisan Nasional dan beberapa parti yang lain. Tapi jika Anda mempunyai komen berkenaan dengan ini, di mana kenyataan bahwa PH bakal hilang 6-7 kursi DUN di Pulau Pinang, apa komen Anda? Anda boleh komen di bawah.